27 hari jalani ibadah. Ikhlas berpuasa kerana Allah. Tunaikan segera zakat fitrah agar Ramadanmu bertambah berkah. Sedondon biru ke keluarga Cik Ramlah. Sambut lebaran penuh bergaya. Cantik. Selesaikan dahulu zakat fitrah, baru sempurna berhari raya. Dingin suasana di subuh hari. Sejuk air di pinggir kali. Zakat fitrah penghias diri. Menjadi asbab suburkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi untuk Borak Tengah Lapar bersama saya Putra Azwan, Piur Rahmat dan juga Nizam Jentik. Hari ke-27 ya? Ya. Antara juga malam yang probability kemungkinan tinggi untuk Lailatul Qadar. Jadi malam ni tolong stay up, tolong buat ibadat banyak-banyak. Moga-moga Allah terima amalan kita. InsyaAllah, amin. Dan sebelum nak mulakan topik kita ni, tidak pun 27 hari kita berpuasa, Ustaz juga Nizam, apa katanya momen paling indah sepanjang Ramadan kali ni untuk Nizam dan juga Ustaz? Momen paling indah saya adalah hari-hari di mana dapat berbuka puasa dengan mak saya. Maksudnya masih hidup, ayah saya masih hidup. Walaupun mata lauknya hanya 1-2, tapi begitu menyeronokkan sebab makan dengan orang tersayang. Buka dengan orang sayang. Macam saya pula dapat makan bersama keluarga, mak bapak dan makan bersama keluarga yang sayang. Sama. Dah itu je kita buka puasa. Tiru Okey, itu momen lah bersama Kau ambil lah terawih ke. Dapat berterawih bersama orang yang tersayang sambil berbuka puasa kan. Lain sikit bunyi dia. Alhamdulillah. Baik. Apa pun untuk hari ini topik kita yang akan kita bicarakan iaitu mengenai sucikan jiwa. Jadi ini sebenarnya mengenai kewajipan untuk menunaikan zakat. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan secara amnya lah ya. Makna ataupun apa yang dimaksudkan dengan zakat fitrah yang memang dikhususkan kita bayar sewaktu Ramadan ni Ustaz. Zakat fitrah ni dia ada nama lain. Dia maksud nama dia itu maksudnya yang seangkatan dengan dia. So contoh Nizam, nama penuh Nizam apa? Nur Nizam. Nur Nizam. Dikenali juga sebagai Nizam Jentik. Macam itulah. So zakat fitrah juga dikenali sebagai zakat badan dan kepala. Zakat untuk diri sendiri kita. Sebab manusia ni ada yang tak ada harta, dia fakir miskin. Tapi dia wajib juga untuk bayar zakat fitrah sebab zakat fitrah begitu kecil nilai dia. Selagi mana dia ada harta untuk bayar nilai yang sepatutnya bayar ni zakat fitrah ni. Zakat fitrah ni satu gantang Baghdad. Satu gantang Baghdad ni lebih kurang lah tuan-tuan perempuan sekarang ni dia tengok ikut semasa lah. Macam sekarang ni tak silap saya dalam RM7 setengah. RM7 untuk satu orang. So tapi tengok juga sekarang Alhamdulillah kita lebih fiqah kita ni lebih mendepani zaman. Jadi kalau macam contoh Nizam T20. T20 ya. Awak tak tahu awak T20? Saya T1000. Yang Terminator tu. Dah tak faham tak tengok Okey. Lupa. Tengok sendiri ya. Ni lawak filem Dia orang wayang Saya Thermomix. Wow. Pun orang tak masak. Masak. Okey, sambung. Orang T20 dia boleh pula pilih untuk bayar zakat mengikut beras basmati. Kalau jenis dia jenis makan basmati. Kena mengaku lah. Ya, kita kenal diri kita. Contoh ada orang sikit-sikit makan stick kan. Macam Nizam makan harimau menangis, harimau teriak kan. Jadi kita sedar makan aku ni mahal jadi nak bayar lebih. Silakan. Basmati tu basmati. Beras yang panjang-panjang. Panjang-panjang tu. Dia basmati panjang-panjang, kalau pendek sikit bas mampus. Dia mati mampus. Bas yang panjang tu beras basmati. Yang pendek beras bas mini mati. Uish, makin panjang cerita kita. Okay. Jadi boleh pilih lah. Sekarang ni ada buat 3, bahkan ada 3 macam wilayah Persatuan sangat dahsyat, dia buat 3. RM7. Dah ya. Beras basmati lagi. Beras RM7, RM7.5, beras biasa, beras ekonomi. Kemudian ada pula yang kita buat beras RM14, beras RM10, beras pulut dan juga yang mahal RM25 beras basmati. Ikut masing-masing punya pilihan, tapi jangan bohong, Allah tahu kita punya pilihan. Tapi kalau yang macam makan campur-campur Ustaz, contoh minggu ni dia ada lebih sikit masyhur kan. Dia makan basmati. Dia kena tengok yang kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Tapi rata-rata rakyat Malaysia ni okey dah bayar yang biasa tu saja, yang RM7. Awak pakai ni lah, mi goreng lah, tak payah pakai beras. Ada ke? Mi kuning. Kadang untuk mi kuning. Itu bas sekolah. Sebenarnya memang hukum fiqh tengok keadaan tempatan. Contoh macam kita beras, pergi negara Arab gandum. Nilai gandum. Jadi kalau memang negara tu pakai mi, kira nilai mi lah. Okey, baik. Tapi sekarang kita tak nak makan mi lagi sebab belum berbuka lagi. Kita bersama Katira Band. Kau tak habis dah, jom. Katira Band.
pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Lalu mau apa lagi kalau kita sudah gak saling mengerti? Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Dan tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Tengah lapar. Dah Lambat masuk. lagi. Dah mau 7 episod ni. Saya bukan apa termenung. Termenung saya tengok karenah kita ni. Yalah. Kan. Baik, itu kita masih nak berbicara mengenai topik kita hari ini, iaitu sucikan jiwa. Sucikan jiwa. Ya, Ni cerita zakat. sucikan jiwa, orang bagi zakat, ada yang bagi derma. Ni satu lagi wakaf. Wow. Wakaf ni pun apa? Sedekah? Derma apa? Wakaf. Saya dulu pernah buat satu questionnaire. 5 tahun lepas kita pergi tanya orang ramai apa tu wakaf. Ada orang jawab wakaf adalah wakaf yang tempat orang rehat tu. Wakaf. Oh, wakaf. Ada orang cakap. Saya ingatkan yang World Cup tu. Apa dia? Yang samina wakaf. Kan? Kan? Saya Jauh pergi dia. Jauh. Ada yang cakap wakaf Cik Ye. Ada yang kata wakaf kubur. Okey. Wakaf Quran. Ada yang kata baca Quran lepas tu berhenti. Wakaf juga. itu wakaf juga. wakaf. Banyak wakaf Ustaz. Cuma bila kita kata wakaf dari segi harta ni, wakaf itulah daripada segi bahasa wakaf ni berhenti. Berhenti apa? Berhenti pemilikan kita. Secontoh duit ataupun tanah kita, Azwan ada tanah kan. Ada tanah, lepas tu tanah tu diwakafkan. Dah terhentilah pemilikan kita. Dia menyambung pula pemilikan Allah. Cuma menarik wakaf pada zakat ni, saya bagi analogi lah mudah cerita. Zakat ataupun derma, dia ni macam kita bagi ikan dekat orang. Kita bagi ikan untuk orang miskin supaya dia hilang lapar. Dia hilang dia punya kesusahan.
Tapi wakaf ni kita bagi pancing. Untuk dia keluar daripada kemiskinan. Sebab tu kalau tengok wakaf Selangor ke wakaf wilayah persekutuan atau wakaf negeri lain, dia ada wakaf bot. Dia bagi bot kepada orang, tapi dia tahu itu bukan dia punya, itu milik Majlis Agama Islam. So dia pun pakai bot secara percuma, dia pergi mancing, dia pergi menjala. Lepas tu dia mula bayar sikit-sikit bot tu, sampailah bot tu menjadi milik dia. Ataupun bot tu takkan menjadi milik dia sampai bila-bila. Dia tolong servis apa semua. Bila dia dah dapat beli bot baru, bot itu pula bagi kepada orang lain. Tapi cerita pasal wakaf ni ada masalah kat kampung saya ni. Kenapa? Dia nak wakafkan tanah untuk jadi masjid. Tapi yang bapak sana pun wakaf tanah untuk jadi masjid. Orang depan pun nak wakafkan tanah. Sudahnya dalam satu kampung tu ada 5-6 tanah wakaf untuk jadi masjid. Tapi masjid kita nak pakai satu je, dah macam mana Ustaz? Jadi sebab itulah ada wujudnya badan berautoriti nasihatkan. Apa keperluan paling penting? Contoh, ada satu kes tu sama juga, ramai orang nak bagi wakaf kubur. Wakaf kubur ni paling banyak kan, bagi wakaf kubur. Lepas tu kita kata okey, macam boleh tak kita tak jadikan dia sebagai wakaf kubur, tapi kita jadikan wakaf am. Selagi mana bermanfaat untuk umat Islam, kita boleh gunakan tanah tu. Contoh sekarang adalah tanah pertanian. So kita bagi kepada anak-anak muda ni tanam cili. Sebelum ni dia nak kena beli tanah ataupun nak kena nak kena sewa tanah. So sekarang dah ada tanah wakaf. Diorang boleh tanam sawit dekat situ. So boleh menjana pendapatan. So tu beza zakat ni. Zakat ikan, wakaf menjana pendapatan ummah. Wakaf dia bagi pancing. Dia dapat cari orang rezeki tu, dia tak terikat terhad dekat situ saja. Antara wakaf yang paling tua di dunia adalah wakaf Universiti Al-Azhar Mesir. Wakaf. Universiti tu wakaf. Sebab tu kalau zaman-zaman tahun 90-an, itu 80-an, yuran untuk pelajar kat sana hanyalah RM8.50. RM8. Duit kita Ustaz, RM8 duit kita. RM8. Tapi mana main duit orang ni? Nego pula. Tapi sekarang ni dah berpuluh ringgit lah. Yelah. Dia makin mahal. Tapi mana datang duit orang ni? Satu, tanah tu wakaf. Dekat keliling Universiti Al-Azhar tu ada satu pasar. Nama pasar tu Pasar Khan Khalili. Pasar tu adalah wakaf tanah dan dibinakan bangunan atas tu. Semua penyewa bayar sewa kepada Universiti Al-Azhar. So dia dapat generate income lah. Bila universiti kaya, universiti bagi balik kepada masyarakat ataupun balik kepada pelajar. Dan di Malaysia ada satu kehebatan kita, wakaf saham Lakin Sentral. Lakin Sentral Johor tu, orang mana tahu orang Johor kan? Dia ada satu Lakin Sentral Stesen Bas tu. Sultan Johor, Agong kita sekarang ni, lepaskan dia punya pemilikan saham wakaf. Dan ditambah pula dengan duit wakaf umat Islam yang lain, Lakin Sentral sekarang adalah milik wakaf An-Nur Corporation, anak syarikat Kerajaan Negeri Johor, dan mereka telah berjaya kutip sewaan dan juga setiap bas yang masuk kan dibayar macam tol kan. Semua itu menjadi harta umat Islam. Cerdik tak? Tahu, cerdik Ustaz. Bijak. Ada macam-macam lagi wakaf ni, tapi lain kali lain jemput bayaran lain, faham? Baik. Dia matikan gitu je. Panggil saya sekali. Saya tahu juga pasal Lakin ni. Okey, baik Ustaz. Kita nak berbalik kembali untuk mengenai zakat ni Ustaz. Ada orang masih keliru ataupun dia tertanya-tanya, adakah dia boleh bayar zakat ni hanya dekat tempat dia cari rezeki je? Ataupun boleh bayar di mana-mana saja untuk zakat fitrah ni? Dia macam ni, sebenarnya afdol. Afdol ni maksudnya the best. The best kita bayar zakat, apatah lagi zakat pendapatan, di mana kita mencari pendapatan tu. Itu yang the best lah, afdol. Untuk pendapatan, untuk fitrah ni tak ada masalah sangat, sebab kita nak cari yang sunat tu. Jadi kita kadang-kadang dah kat kampung dah. So kita bayar kat kampung boleh. Tapi pendapatan afdal para ulama sebut bayar di mana kita cari rezeki. Sebab kita bahasa mudahnya kita ambil kekayaan negeri tu, bayar tempat lain macam tak comel. Tak comel lah. Tak comel. Tapi kalau dia kaya, dia kata nak bayar zakat 2 kali. Ada masalah tak? Silakan. 3 kali boleh bayar kat saya. Asnaf ke Ustaz ni asnaf? Saya ni bukan lebih pada asnaf lah. Okey, jadi itu dia lebih afdalnya kita zakat di tempat kita cari rezeki. Okey, baik, kita berehat seketika Ustaz. Nizam. Tengah lapar. Masih bersama saya Putra Azwan, Piyu Rahmat dan juga Nizam Jentik. Kita masih berbicara mengenai sucikan jiwa ni. Tapi macam biasalah, Tok Ustaz ni sebelum nak teruskan dengan perbincangan kita, ada trivia. Ada fakta Ramadan kita, okey? Iaitu faktanya amal soleh yang berlipat ganda. Di mana sebagai umat Islam yang menjalankan amalan soleh dan kewajipan seorang Muslim pada bulan Ramadan akan mendapatkan balasan berlipat ganda sehingga
70 kali ganda sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim. Betul Ustaz? Betul. Ustaz nak tambah apa-apa lagi ke? Bahkan atas Allah nak membalas berapa kali ganda sekalipun. Sebab Ramadan ini adalah satu ibadah kita dengan Allah. Allah akan beza-bezakan setiap kualiti puasa kita. Tak semestinya 70 lah Ustaz. 70 tu kira umum lah. Umum. Lebih lebih khusus boleh. lagi. Lebih lagi pun boleh. Lebih lagi pun boleh. Suka hati Allah. Sebab pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Masya Allah. Allah. Luas betul lah. Luas. Ya, sama Ustaz. Okey. Ni nak tanya tentang diberikan zakat ni untuk mereka keluar daripada kemiskinan kan. Tapi ada keluarga yang kemungkinan sampai sekarang masih lagi dalam kemiskinan walaupun zakat diberi tu. Ada kekurangan daripada segi faham, pemberian faham, ke faham. kan? Okey. Ada dua keadaan Nizam. Memang orang tu dia terima zakat dan dia memang qadar Allah dia memang dia dah usaha tak boleh keluar dari kemiskinan. Ada. Ada orang dia dah usaha tak boleh keluar juga dari kemiskinan. Sebab apa? Barangkali ada sebab-sebab yang memang luck dia, nasib dia. Dia tak boleh keluar. Anak-anak dia suruh pergi sekolah tapi tak tahulah dia panggil sebagai sumpahan kemiskinan. Dia panggil sumpahan kemiskinan. Maksud sumpahan kemiskinan ni mak dah cuba ubah anak-anak, tiba-tiba anak tetap juga jadi minta maaf, tahi dadah, najis dadah. Dia tetap ada. Tapi ada pula keadaan di mana itu keadaan yang dia tak boleh buat apa. Ada pula dia sengaja memilih miskin. Ada macam tu pula? Ada sebab pemalas. Saya walaupun tak bekerja dengan zakat, saya bekerja bukan bekerja lah, ada tim NGO. Okey. Barulah kita faham kenapa zakat betul-betul select tau siapa yang nak bagi zakat. Sebab NGO ni mudah bagi kan. Lulus je kan. Sedangkan bila kami pernah tuan bagi nama dia diminta kata ustaz saya nak keluar dari kemiskinan ustaz. Boleh tak ustaz kita belikan saya mesin tebu. Mesin tebu. Kita pun bagilah. Seronok tengok hari pertama Ramadan berniaga, tengah Ramadan berniaga. Lepas tu Syawal kita jumpa balik, alhamdulillah dia jual mesin tu. Sungguh dia jual mesin tu. Sejak daripada tu kita tahulah bahawa ada orang dia ni miskin harta dan miskin jiwa. Memang dia tak ni lah. Dia memang tak tahu cari jalan singkat. Dia tahu dengan minta-minta je. Dia tahu dia boleh menggunakan zakat. Sebab tu zakat sekarang dia ada database. Dia orang tak boleh tipu lah. Orang tak boleh tipu. Kita tahu dalam sistem awak dapat 300 sebulan, 500 sebulan. Tapi kat Facebook seolah-olah macam nak minta orang tolong susah. So ini adalah penipu zakat. Penipu zakat. Dia mula ada database. Bila dia tipu zakat dah tak jadi database. Jadi apa? Database. Wow. Beli. Database. Kelakar. Saya beritahu saya kelakar. Kita minta untuk Jabatan Zakat untuk jemputlah buat lawak zakat. Jadi ada orang yang dia miskin jiwa dan miskin harta. Dia tak nak keluar dari kemiskinan. Tapi ada orang yang saya jumpa ramai. Saya kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Dia orang kumpul balik orang-orang yang dulu pernah terima zakat dan sekarang dia orang pula bayar zakat. Ini ada bagus, ini penerima yang bagus. Ini best. Antaranya ada seorang kakak ni dia jual goreng pisang je. Dia penerima zakat tapi qadar Allah suami meninggal, tak ada duit pusingan modal. Dia terima duit zakat dan dia terima juga bantuan zakat untuk keluar dari kemiskinan. Diberikan stol wakaf. Stol besi tu kan. Macam burger tu kan. Lepas tu ada duit duit zakat tu dikumpul sikit untuk beli goreng pisang. Dia goreng sampai sekarang pula dia bayar zakat. Dan dipanggil dia untuk bagi motivasi kepada asnaf-asnaf supaya kaya jiwa. Lepas ni ada satu lagi pula. Yang dipanggil pula dulu bayar zakat, sekarang bayar zakat beras basmati. Ini orangnya. Okey, baik Ustaz. Ringkas sikit je Ustaz. Dulu pernah tular Ustaz. Apa dia tu? Ada tular dekat status media sosial. Dia kata dia letakkan nama kucing-kucing dia, nama orang. Dia kata dah kena bayar zakat juga ke untuk kucing-kucing ni? Sebab dia guna nama orang tu. Elok macam ni lah, minta kucing tu bayar zakat untuk tuan dia. Tuan dia pula. Tak perlu. Tak perlu. Nama je tak apa. Nama tak masalah. Dia tak payah bayar zakat tapi dia kena pergi haji kucing tu. Okey, baik. Saya harap yang ada kucing bagilah nama kucing tu Nizam. Biar kucing tu gila kan. Baik. Jom kita nak bersama dengan Katira Band. Lagu yang seterusnya. Gila kucing. Lagu raya bukan. Ku pohon restu ayah bonda. Jom bersama mereka. Duhai Bunda, duhai Ayanda, dengarlah rayuan Ananda yang jauh di mata.
Tanpa ku sadari air mataku mengalir, terdengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia hari raya. Kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu, kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku kesalahan diriku, walau jauh di mata, namun kau tak dapat ku lupa. Doaku sepanjang masa agar kau bahagia. Ku pohon restu darimu, oh ayah dan ibu, agar tercapai citaku membela nasibmu. Kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu, kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku kesalahan diriku, kesalahan diriku, kesalahan diriku, kesalahan diriku. Saya. Ku pohon restu ayah bonda. Kata ramai yang nak dengarkan menerusi Borak Tengah Lapar masih bersama saya Putera Azwan, Piyu Rahmat dan juga Nizam, jentik. Teng toing toing. Okey, jadi seperti kita nak bersama Ustaz untuk kesimpulan. Ada soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz. Dia kata, apa pula hukum jika dia nak berikan zakat kepada keluarga sendiri secara terus? Boleh ke? Ataupun memang kena kita bagi dekat badan-badan yang dilantik ni untuk bagi zakat, Ustaz? Dalam bab zakat ni agak keras ataupun agak susah sikit sebab kita pun tak boleh bagi monopoli kepada satu asnaf ni. Ada berapa golongan? Siapa tahu? 7. 13. Tu rukun solat. Bertambah tu. Jadi dia 8 golongan. Jadi paling kurang kita kena bagi 4 golongan daripada duit kita zakat tu. Ataupun ada ulama kata 3 golongan. Maksudnya contohlah fund zakat kita tu contoh 1,000. Okey. Kalau kita bagi semua kepada fakir saja, yang miskin tak dapat, asnaf fisabilillah tak dapat, orang-orang yang dibelenggu dengan hutang tak dapat, orang banyak dia punya golongan. So kita kena bagi kepada badan berautoriti supaya mereka boleh distribute tu adil. Dan adil ni bukan maksud sama rata, tapi mereka pecahkan kepada berapa. Kalau tak, dia tak adil, monopoli satu tempat. Tapi bab sedekah tak masalah. Jadi kita ni nak urus sendiri zakat ni, saya rasa macam ni lah. Kalau kita ada ilmu, silakan. Contoh, Ustaz, tak apa Ustaz, saya pandai nak cari fakir, pandai saya nak cari miskin, pandai saya nak cari orang-orang yang asnaf fisabilillah apa semua. Tak apalah. Tapi jaga-jaga kalau kita tak ada ilmu. Lah buat baik dapat dosa pula. Oh, dapat dosa, Ustaz. Sebab kita tidak memberikan pada haknya. Orang yang sepatut dapat hak tu, dia tak dapat disebabkan kita tak pandai menguruskan. Jadi baik kita bayar je pada lembaga zakat Selangor ke, zakat Kedah ke, zakat negeri masing-masing, atau zakat wilayah, diorang yang uruskan bagi pihak kita. Kita selesai. Oh, jadi kalau macam bagi pada keluarga tu kira sedekah lah, Ustaz. Kau nak bagi juga pada keluarga kalau dia. ahli keluarga kita tu memang salah satu daripada golongan zakat asnaf tu. Contoh dia fakir miskin, memang kita jelas memang boleh bagi. Tapi itu yang isu saya kata tu, fund kita tu kita distribute tak kepada 3 golongan lain, 4 golongan lain. Itu je isu dia. Takut nanti kita tak bagi hak orang lain. Tapi logik ke kita punya family tu termasuk dalam 3 golongan? Dia lah asnaf fisabilillah, dia lah fakir. Mungkin keluarga kita besar. Contoh ni, ada banyak orang yang mak dia adik-beradik 10 orang. Ayah dia pula adik-beradik 10 orang, dah 20. Lepas tu sepupu sepapak dia setiap keluarga 5 orang anak. Kan buat ramai dah. Dah macam MLM tu.
Jadi contoh ada yang ni asnaf fisabilillah, dia sama belajar, pergi belajar Mesir. Ada yang fakir, ada miskin, ada yang dibelenggu dengan hutang. Jadi mungkin boleh jadi. Tapi kita nak bagi sini. Leceh lah kan. Saya nak bagi je kat pusat zakat, diuruskan. Uruskan, senang. Itu yang paling baik, Ustaz. Itu paling afdal. So apa susah? Bagi sedekah lah kat keluarga. Nak ambil zakat yang 2.5% tu juga. Tak payah. Bagi lebih 70% ambil. Banyaknya. Itulah saya pun rasa macam sangat. Kurang sikit. Kurang sikit. Oh. Okey, baik Ustaz. Okay, apa pun terima kasih. Apa pun semoga perkongsian hari ini bermanfaat kepada kita. Macam Ustaz beritahu juga sebelum ni, zakat ni bukan saja menyucikan jiwa tapi juga dapat buat kita lebih kaya, Ustaz. Betul. Kan, lebih kaya. Jangan takut keluarkan zakat. Dan insya-Allah esok kita kembali bersama dengan Ustaz ataupun PU Rahmat kita dan juga Nizam itu jentik. Boleh tukar guest tak boleh? Piu Nizam. Bagi dia duduk tengah. Saya nak ke sana lah. Esok kita bincang dengan penerbit. Jumpa esok dalam Borak Tengah 8. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.